InsyaAllah berkaitan dengan faktor penyebaran Islam di alam yang luar. Ini sekadar pandangan saya, apa yang saya faham. Sebab kalau kita nak bincang secara terperinci, kita kena buka kita sejarah lain, buku sejarah untuk kita mentelaah dengan teliti supaya fakta itu tepat dan bukan menjadi satu yang fakta. Apapun sekadar pandangan saya, apa yang saya faham dan pernah saya pelajari penyebaran Islam ke dalam ini dalam modal cerita kan sebelum British, sebelum Belanda datang pun Islam lebih dulu, lebih awal masuk ke alam ini. Alam lain ini luas, alam lain ini mungkin saya tak pastilah apa yang kita sudah maksudkan. Kalau alam lain ini bukan sahaja bagi saya, bukan sahaja bumi tanah air kita ni sebenarnya masa dulu ataupun bumi Indonesia ni, tapi rantau Asia Tenggara ni mungkin masuk kepada Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, kan itu dipanggil rantau ni ataupun kalau melihat kepada kemasukan Islam ke alam Melayu ni, kalau tak silap saya lebih kurang dalam dalam kurun ke-7 ataupun ke-8 kan, ke-7 ke-8 kita rujuk kepada Malaysia dalam kita kan, antara bukti sejarah yang boleh kita boleh jadi rujukan kepada kita, contohnya batu bersurat Terengganu. Kalau tak silap saya, batu surat Terengganu hasil pengkajian yang ditemui, yang tercatat, iaitu dalam tahun 1310 Masihi, kalau tak silap saya. Di samping itu juga di samping batu bersurat Terengganu itu kan, Melaka juga menjadi sebagai salah satu tempat kemasukan ajaran Islam, penyebaran Islam. Dan ingat satu masa dulu kan rantau Melayu ini dia bukan letak kepada Melaka, bukan letak kepada Terengganu saja. Mungkin dari segi geografi dia, bila disebut alam Melayu itu, dia merangkumi Indonesia dan negeri-negeri yang sekitar dengan dia. Itu sebagai rantau Melayu. Masukan ni saya kira dalam banyak faktor. Salah satu faktor yang popular yang kita maklumi, iaitu dengan jalan perdagangan yang biasa kalau baca di sejarah, saya tidak kata silap saya, sejarah masa SPM pun dan STP pun banyak buku sejarah kita mencatatkan pemasukan Islam ini. Salah satu yang utamanya menjadi jalan perdagangan, maksudnya datang pedagang daripada, contohnya daripada Arab, datang pedagang daripada China, datang pedagang daripada India. Mereka berdagang kan, singgah di tanah Melayu, singgah di pelabuhan Melaka untuk pertukaran barangan perdagangan tadi itu. Di samping itu juga mereka tadi mungkin membawa misi dakwah, maka di situlah bagaimana Islam tadi itu mula masuk ke tanah Melayu. Dan satu perkara yang kita kena tahu kan, kalau kita kata sebab ini pandangan ahli sejarah lah, kalau kita katakan bahawa Islam masuk daripada China, daripada India, saya kira mungkin itu benar juga, betul juga kan. Tapi yang kuatnya Islam tadi mungkin datang daripada tanah Arab itu sebenarnya. Sebabnya, kenapa saya kata begitu? Sebabnya orang Melayu, kalau kita perasan, kalau nak dibandingkan dengan orang Cina atau orang India, apabila dia menerima Islam ataupun dia mengamalkan Islam, tengok bagaimana dia membaca Al-Quran. Kan, orang Melayu dia sebut kalimah Arab, kalimah Al-Quran, dia lebih hampir sebutan dia tadi saya anggap sebagai sama sebagaimana orang Arab lafazkan. Pernah dengar orang Cina sebut kalimah Al-Quran, kalimah Al-Quran dia baca, dia ada pelak dia, betul. Orang India dengan pelak dia sendiri kan. Kita sebut, umpamanya kita sebut kalimah Allah, orang Arab juga sebut kalimah Allah.
kan, nada dia dan penak dia itu memang penak. Menunjukkan, saya kira Allah Alam, menunjukkan mungkin dari segi kemasukan orang yang membawa masuk Islam ke tanah Melayu ini sebenarnya adalah daripada kelompok orang Arab itu sendiri. Sama ada yang dia datang itu dengan fungsi dia sebagai pedagang. Di samping pedagang itu, mungkin yang datang itu sendiri juga mungkin dia sebagai seorang pendakwah. Pendakwah. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai misi. Sebab di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran itu ada seruan. Contohnya Al-Quran berkaitan dengan seruan supaya kita mengajak untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apa maksudnya kita? Kan Allah kata serulah, ajaklah, kan, ud'u ila sabili kepada jalan Tuhan kamu, kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kan, ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang sesuai dengan keadaan penduduk setempat. Wal mau'izatil hasanah, dan juga mungkin dari segi nasihat, kan, tunjuk ajar, bimbingan, wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau ada sesuatu yang mungkin yang dianggap sebagai tidak dapat diterima oleh penduduk tempatan pada ketika itu, kan, apa dia buat? Wajadilhum billati hiya ahsan. Dia tadi itu bermujadalah, berdebat. Kita tak kata berdebat, kita kata dia adakan perbincangan, terangkan lebih detail. Orang ada Q&A, ada pertanyaan, dia jawab, dia respon. Lalu apa yang berlaku masyarakat pada ketika itu, kan, masyarakat Melayu pada ketika itu, maka dia dapat menerima Islam dengan baik daripada jalan. Satu. Yang kedua, kita lihat dari sudut bagaimana juga apabila Islam tadi datang, sama ada dengan memang orang berdatang itu dengan orang yang berdatang itu orang Arab dan orang Islam, personality yang ada pada orang Islam itu sendiri, yang sifat dia di dalam ajaran Islam ada jujur, ada sifat dia berakhlak, ada sifat dia tadi adil, dan segala sifat, maksudnya yang kita kata cerminan sebagai peribadi orang Islam. Memang dia datang tadi itu sebagai pedagang betul, kan, tapi bila dia berurusan dengan orang, dia berurusan dengan pelanggan dia, tengok cara dia bercakap, senang hati tak? Ada tak toleransinya? Ada tak sifat, kita sebut sifat rahmah, sifat lembut dia? Orang suka tak? Orang suka tak kalau cakap dengan orang, kan, dengan keadaan yang lembut, dengan kita menghormati dia, sebagai contohnya. Jadi mungkin itu elemen agama yang ada di dalam masyarakat Arab yang diterima daripada Rasulullah sampai Nabi dan seterusnya sampai kepada kita pada Nusantara, menyebabkan kelompok orang Melayu di Nusantara ini menerima Islam tadi itu dengan cara melihat dari segi muamalah, maksudnya pergaulan, interaksi antara orang tempatan dengan pedagang-pedagang tadi, menyebabkan apabila ada maksudnya dari segi kita sebut ketarikan daripada sikap dan akhlak pedagang-pedagang yang hebat ini, kan, pedagang-pedagang Islam ini, mungkin sebahagian yang tadi itu berkahwin dengan orang tempatan, kan, akhir sekali apa berkahwin, kan, berkahwin dengan orang sebab syarat di dalam perkahwinan itu kalau suami Islam, isteri mesti Islam dulu, kan, secara langsungnya dia mula mengembangkan Islam tadi itu dalam konteks pembentukan keluarga. Selain daripada pembentukan keluarga itu juga, bila orang asing datang ke bumi kita, ke suatu tempat, biasanya kita akan minta kebenaran ataupun kita minta restu akan nak masuk suatu tempat. Maka penguasa ataupun pemilik tanah Melayu pada ketika itu mungkin terunjuk kepada sultan, kan, mungkin pada ketika itu juga Allah Alam, kan, sultan itu pun memberi maksud ataupun kata sudah sinonim nama dia tadi itu dengan kalimah Arab sultan, kan, kita sebut sultan, kan. Bila pedagang Arab tadi, pendakwah Arab tadi, kan, orang yang datang daripada tanah Arab tadi datang, mereka mungkin dia approach dengan sultan untuk nak minta izin. Dalam konteks kita minta izin lah, kan, kami nak berdagang di sini. Mungkin juga satu sudut yang lain sultan jadi memberi kebenaran kerana
terpaut dengan tarikan akhlak, tarikan agama yang ada pada dia, secara langsung juga mungkin sultan tadi menerima Islam. Akhir sekali, lazimnya apabila sultan menerima Islam, seorang penguasa di dalam sebuah kawasan, di dalam sebuah negeri, di dalam sebuah masyarakat, kalau ketuanya menerima Islam, biasanya orang di bawah dia akan menerima Islam. Dan bersesuaian sekali di dalam Al-Quran juga Allah sebut tentang Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maksud itu, maksudnya pertama sekali kan tradisi orang Islam, pertama kepatuhan dia kepada Allah, yang kedua kepatuhan dia kepada Rasul, yang ketiga kepatuhan dia kepada ulil amri, orang yang menjaga kebajikan dia. Kalau dalam konteks negara kita tanah air pada ketika itu, mungkin yang menjaga itu adalah sultan. Maka kalau sultan tadi itu sudah menjadi Islam, kita sebagai seorang ketua rakyat, kita akan patut dapat sultan. Akan tengok dalam suasana hari ini. Contohlah Ustaz sebut, saya kongsi dengan Firdaus. Tengok dalam suasana politik semasa hari ini, sehari ini, kalau berkaitan apa sentimen orang kita kepada sultan? Hormat, taat, patuh. Kan? Jadi apa yang sultan lakukan, apa yang sultan kata, apa yang sultan titahkan, maka orang Melayu dengan kepatuhan yang bersungguh-sungguh, dia akan junjung, dia akan lakukan untuk sultan. Oleh sebab itu, apabila pedagang Arab dia masuk, pedagang Arab khususnya dia masuk tadi, dia cuba approach mungkin sultan dulu ataupun penguasa-penguasa tempatan yang ada pada ketika itu, dan mereka tadi itu sudah menerima Islam secara langsungnya, mereka mempunyai kuasa, dan orang-orang yang sekelilingnya, rakyat-rakyat bawahan, dan menerima Islam sedikit demi sedikit, kan lama-lama berkembang daripada kelompok yang kata kecil sehingga dalam besar. Ni kalau berdasarkan apa yang saya belajar dan saya baca lah. Okay, so kalau kita lihat sebenarnya perkembangan Islam ni dia pun tiba-tiba datang ke tanah air lah. Dia start daripada kita katakan daripada awal sekali, iaitu diutuskan Rasulullah SAW sebagai Rasul di Mekah. Kemudian Rasulullah menyebarkan dakwah dia, dan sahabat-sahabat dia faham bahawa dia datang Islam, kerana Islam tidak boleh dipegang sendiri. Maknanya tidak boleh, seorang Islam ni tak sepatutnya dia menyimpan Islam dan menyembunyikan Islam daripada orang lain. Okay, so maknanya sahabat-sahabat ni bila dapat Islam, so mereka memahami bahawa Islam ni juga perlu disebarkan, iaitu dengan berjalan dakwah lah. Okay, so bila perkembangan Islam tu disebabkan kekuatan Rasulullah disambung oleh para sahabat, kemudian disambung oleh tabi'in, kemudian tabi'in, sehinggalah kemuncak kebenaran Islam itu pada zaman Tamadun Abbasiyah. Tamadun Abbasiyah kemudian jatuh sekejap, Mongol, serangan Mongol, kemudian bangkit semula ketika Turki Utsmaniyah, dan kemudian Islam jatuh pada 1924. So sebenarnya kalau kita tengok perjalanan dakwah tu disambung oleh sahabat generasi ke generasi, dan sebenarnya Islam tu sampai ke alam Melayu ni sebenarnya adalah pertama sekali adalah faktor fahamnya sahabat dan juga orang Islam ketika itu tentang dakwah tu. Maknanya mereka tahu bahawa dakwah ni perlu diteruskan, di mana bumi yang boleh mereka jejak, maka mereka akan pergi. Termasuklah tanah Melayu, walaupun kalau kita tengok peta, tanah Melayu ni jauh kan daripada tanah Arab ke tanah Melayu. Tapi Islam tu disampai ke China, kemudian melalui jalan perdagangan lah, maknanya mereka melakukan kalau kita dengar sebelum ni, mereka mengatakan sejarah, biasanya sejarah menceritakan pada kita lah, Islam ni tersebar dengan melalui perdagangan. Tapi so nak katanya perdagangan tu dia bukanlah main, bukan main, maksudnya bukanlah semata-mata datang ke tanah Melayu untuk berdagang tu, tapi sebenarnya mereka datang ke tanah Melayu dengan melakukan perdagangan, tetapi tujuan utama datang ke tanah Melayu itu adalah untuk menyebarkan Islam kepada masyarakat di tanah Melayu lah. Okay, itu yang pertama, memang kefahaman dakwah tu yang membuatkan Islam sampai ke tanah Melayu, tak kisahlah melalui Ceko dan sebagainya lah. Okay, yang kedua, kemudian kalau kita lihat juga faktor dia yang lain, kita boleh katakan
why kalau kita tengok Islam tu sampai lebih awal daripada kedatangan Portugal ke Tanah Melayu. Portugal datang 1511 kan, 1511 Masihi. So sebenarnya kedatangan Portugal ke Tanah Melayu tu sebenarnya ketika itu negara Islam, negara Islam yang ada iaitu zaman Turki Utsmaniyah ketika itu, bukan Turki saya rasa, kalau Abbasan pada 1200 something lah, pemerintahan kerajaan Abbasiyah. So sahabat-sahabat yang berada zaman di alam itulah yang akhirnya datang dan sampai ke Tanah Melayu itu. Itulah kalau dibaca-baca yang saya rumuskan, itulah faktor kedatangan Islam ke alam Melayu. Faktor dakwah, kefahaman dakwah melalui jalan perdagangan dan disebarkannya kepada rakyat Tanah Melayu. Sebenarnya banyak faktor-faktor yang kita tahu, tapi saya bagi ringkas lah. Okey, yang pertama sekali adalah kesederhanaan. Islam tu memang sederhana dibandingkan dengan agama-agama lain sebelum ini, seperti agama Hindu. So, kesucian pasal akidah pertama sekali adalah kesuci. Kemudian keluruhan agama Islam bertolak pada Tuhan yang tunggal dan bersamaan taraf atas Islam dibandingkan kaum Hindu ada kasta-kasta dan juga istana-istana saja, tapi baju dengan orang dengan orang bawah. Itu je. Okey, faktor perkembangan Islam ialah dari segi politik, ekonomi dan sosial. Selain itu, faktor perdagangan, perkahwinan dan faktor yang lain. Terima kasih. Faktor-faktor perkembangan Islam dalam alam Melayu ni kita boleh tengok daripada sudut politik dia, ekonomi dan sosial. Jika kita lihat pada abad tersebut, kita boleh tengok dari segi politiknya, cara pentadbiran diorang banyak mendalami unsur-unsur Islam. Dari segi ekonomi pula, daripada perdagangan, iaitu datangnya daripada pedagang-pedagang daripada Arab, Parsi. So seterusnya daripada sosial, kita dapat lihat pada abad tersebut penduduk di alam Melayu ni dia terikut dengan agama Islam dan mengetahui Islam itu adalah agama yang indah. Faktor pengembangan Islam ini pada awalnya kalau mengikut sejarah, iaitu sejak bermulanya Sultan Melaka menganut agama Islam. Jadi masyarakat pada zaman itu mereka lebih bersikap taat kepada sultan mereka, dan apabila sultan mereka mula menganut agama Islam dan diikutilah oleh masyarakat di bawah jajahan Melaka semasa itu, dan agama Islam berkembang pesat kerana Melaka sendiri mempunyai satu tempat, iaitu tempat trade, iaitu tempat orang kata tempat perniagaan, tempat mereka ada di situ, pelabuhan, dan di situlah pedagang-pedagang Arab mereka mensebarkan ajaran agama Islam itu, dan di situlah bermulanya agama Islam di tanah Melayu. Oh, yang pertama sekali banyak perubahan yang dibuat pada Malaysia dengan kaum-kaum yang sebelum tu. Pertama sekali semangat persaudaraan. Islam tu menggalakkan gabungan atau semangat persaudaraan tu dikuatkan. Kemudian aspek daripada segi rasional kena ada lah, macam tu lah. Kesan kedatangan Islam, dia banyak sebenarnya, tetapi antara yang terbesar dibawa oleh Islam ke alam lain, pertama dari sudut akidah lah. Sebab kalau kita tengok akidah yang awal, kalau kita biasa dengar akidah orang tanah Melayu adalah Hindu atau Buddha. Hingga kan ada patung terbesar lah yang ada kat lantai kan, sepadan dengan siang. So akidah, macam mana Islam tu mengubahlah akidah. Akidah ni dari sudut keimanan kepada Tuhan. Kalau dulu dia menyembah patung, menyembah berhala, kemudian bila datang Islam mereka ni menyembah Allah SWT itu.
So akhlak dia jadi akhlak yang terbaik lah. That's why kalau kita tengok kalau kita tengok orang dulu-dulu tu, dia sangat berpegang kepada kalau dari sudut pakaian, dari sudut kalau tengok nenek-nenek kita dulu yang lahir sebelum zaman zaman penjajahan Jepun, mereka ni memang tulisan Jawi tu adalah perkara yang biasa lah untuk mereka kan. Antara kesan tu dia sudut tulisan. So dari sudut akhlak tu maknanya masyarakat lebih baik lah. Kalau kita tengok generasi kita ni masih lagi ada sifat-sifat yang lain sebenarnya yang diwarisi, yang kita selalu cakap kita ni kena budaya Melayu. So Melayu ni sebenarnya mengambil daripada budaya Islam, dari sudut pakaian, dari sudut percakapan, dari sudut undang-undang, yang mana kalau orang perempuan dulu tidak dibenarkan perempuan pada waktu malam. So kenapa semua tu boleh berlaku disebabkan pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu ketika itu. So kalau nak kata perubahan besar lah, iaitu akidah itu sendiri dan juga akidah itu mendeksaan kepada akhlak. So kalau tengok itulah sebenarnya yang mengubah masyarakat Melayu lebih apa nak kata kurang dari Melayu ni atau Melayu Islam ni dari sudut penjagaan amral, menjaga kesopanan, menjaga tutur kata, disebabkan kita terdedah kepada budaya-budaya luar, sehingga berkesan kepada masyarakat Melayu itu sendiri. Itu antara kesan kedatangan Islam yang besar dan yang utama. Even kalau kita tengok dalam Melaka pun, dalam pemerintahan dia dulu, dia menggunakan dari undang-undang laut dengan undang-undang darat yang memang kalau kita tengok dia punya konten tu banyak mengikut ajaran Islam. Saya kata undang-undang di Malaysia pun juga sebenarnya di alam Melayu dahulu memang sikit sebanyak sebenarnya terkesan dengan Islam tu, wujudnya undang-undang masyarakat dan sebagainya. Kesan sebenarnya kesan ni banyak lah. Yang pertama sekali kita nak tengok kesan pada hari ini, kita kena rujuk juga kesan pada dulu. Kesan dulu kan merubah kepercayaan orang Melayu daripada kepercayaan yang bersifat tahyul, bersifat animisme kepada kepercayaan kepada tauhid. Dulu sebelum satu masa dulu kita juga pernah dijajah dengan British, dengan Belanda sebagai contohnya, berlaku beberapa tempoh perubahan, penaklukan, bukan sekadar dari segi geografi ketenteraan itu, tetapi penaklukan minda fikiran. Jadi apabila Islam masuk, kan apa yang berlaku, yang pertama sekali saya kira sebagai perubahan dari segi pegangan akidah itu sendiri, kan, daripada kepercayaan kepada perkara-perkara yang bersifat khurafat tahyul kepada kepercayaan kepada yang asal tauhid. Sebab itu kalau kita lihat lagi dalam tradisi ilmuwan Islam ataupun tradisi keilmuan ilmu Islam ini, kan, tutup pondok akan memainkan peranan penting dalam menyebar luaskan ataupun memperbetulkan kembali pemikiran dan juga akidah masyarakat Melayu. Selain daripada itu, kan, apabila Islam masuk ke dalam masyarakat kita, ke dalam masyarakat Melayu ini, amalan-amalan khurafat, amalan-amalan mungkin resapan daripada budaya Hindu sebagai contohnya, dia semakin maksudnya dibersihkan, kan, dengan mengambil kira masyarakat mula memahami hukum hakam. Maksudnya dia mengenali tentang halal dan haram, kan, dia mengenali yang mana yang benar dan yang mana yang batil. Apa yang berlaku, masyarakat akan mula meninggalkan perkara-perkara yang batil, yang salah, kan, masyarakat mula meninggalkan perkara-perkara yang haram. Contohnya berkaitan, kami contoh nak faham saya mudah, berkaitan dengan amalan perjudian sebagai contohnya, kan. Jadi bila masuk Islam tadi tu, amalan perjudian itu, maka dia dapat membentuk satu pemikiran yang baru, kan, maka dia tinggalkan sebab hukum di dalam Islam tadi itu
menegakkan, melarang daripada umat Islam akan mengamalkan judi. Mungkin kan judi dalam bentuk sekarang, dulu dalam bentuk sabung ayam dan sebagainya. Kan hari ini judi dalam bentuk hari ini, mungkin dalam judi dalam bentuk moden. Kan saya nak sebut, saya tak orang arif, kan mesti kita tahu dengan cara main truk. Kan dalam truk itu kan kita hari ini datang dengan cara online. Kesannya budaya Islam maksudnya dia dapat satu ilmu, kan, dan dia dapat satu keyakinan apa, iman dia tadi itu yang akan mencorak dia mengenali tentang dosa dan pahala datanglah secara perjudian, secara online, baik di dalam WhatsApp ataupun di dalam apps yang ditentukan. Maka agama tadi, iman tadi akan menjadi kita, dia akan corak tadi. Itu antara kesan yang berlaku pada masa ini daripada tradisi Islam yang masuk pada awal ini. Dan tempoh itu menjadi satu tempoh yang panjang. Kalau kita lihat balik, saya ingat dulu saya pernah kisahkan kepada yang Firdaus seperti saya, bagaimana kalau tahun era 60-an, kita ambil yang dekat sini, era 60-an waktu itu, era 60-an, 70-an merupakan era penjajahan. Kan, maksud itu masa banyak lagi kelompok penjajah yang ada, maksudnya pemikiran yang dijajah British dan sebagainya. Kan, dalam era 70-an itu kan sudah kembali anak-anak muda yang pergi belajar ke Timur Tengah dan balik kembali ke tanah Melayu, ke Malaysia. Pada itu dari Indonesia dan balik ke Malaysia, apa yang mereka buat? Mereka membantu kepada suasana pendidikan Islam di Malaysia ini, daripada pendidikan yang berorientasikan penjajah kan kepada pendidikan yang berorientasikan Islam. Maka lahirlah pusat-pusat pendidikan Islam seperti Taski, seperti Pasti dan berbagai. Pada ketika itu hanya ada mungkin Taski dan Taman Asuhan Kanak-kanak Islam pada era 80-an. Kan, kenapa berlakunya institusi pendidikan Islam pada ketika itu? Kenapa mula timbul institusi pendidikan Islam pada ketika itu? Tidak lain dan tidak bukan kerana pengaruh daripada pemasukan Islam. Kan? Dan pengaruh tadi itu bukan berlaku untuk sehari dua hari. Sudah tentu dia melalui satu tempoh ataupun satu masa yang lama. Kan, tengoklah saya ambil kira tu daripada tahun 60-an ke 70-an, 70-an ke 80-an. Kan, 70-an ke 80-an tu, 80-an tu anak muda yang balik daripada Pakistan, daripada Timur Tengah. Kan, mereka merubah kan masyarakat kita tadi melalui jalan keilmuan sehingga terbentuklah satu pemikiran baru. Kemudian lagi daripada 80-an kan, bukan sekadar wujudnya sekolah-sekolah Taski, kan, sekolah-sekolah kata apa, institusi pendidikan Islam pada peringkat rendah. Apa yang berlaku lagi kan, 80-an ke 90-an dia mula masuk ke dalam dalam selok-belok makanan kehidupan kita. Orang sudah sedar tentang keperluan untuk mengambil makanan-makanan yang halal, kan, sumber-sumber yang halal. Bahkan 80-an ke 90-an kita lihat mula bercampur ataupun mula berkembang, mula bertambah institusi kita sebut sebagai institusi keuangan Islam. Untuk kesan-kesan kedatangan Islam dalam alam Melayu ni, kita dapat lihat daripada segi budaya dia. Budaya orang Melayu ni, dia mengikut hukum syariat dalam Islam. Seterusnya dari segi ekonomi pula, jual beli juga mengikut hukum syariat Islam. Daripada segi politik pula, pengislaman raja-raja Melayu di alam Melayu ini. Pada pendapat saya, kesan kedatangan Islam di alam Melayu tu dia dari segi akidah, seperti menerima ilmu tauhid. Seterusnya dari segi kesan dari segi pendidikan ilmu syariah, and then perundangan sosial dan ekonomi. Sekian, terima kasih. Kesan kedatangan Islam di tanah Melayu ini iaitu mempunyai kesan yang sangat positif, mengubah satu persepsi baru terhadap masyarakat di alam tanah Melayu yang seperti mana kita tahu sebelum kedatangan Islam, iaitu pengaruh Hindu yang lebih kuat di tanah Melayu, dan di mana
ramai orang yang menganut agama Hindu. Selepas kedatangan Islam, mereka mengubah satu persepsi baru terhadap mereka dan mengubah gaya hidup iaitu yang lebih baik, kerana Islam ini mengamal acara hidup yang lebih berkualiti. Dari segi cara hidup lah sebenarnya banyak sangat mengubah masyarakat Melayu. Jadi contohnya nak kata banyaklah contoh-contoh sebenarnya. Sebab manusia ni dia lebih suka untuk hidup mengikut hawa nafsu. Maknanya dia kebebasan, lakukan perkara-perkara yang salah, tidak mengikut orang, budaya zinai, kemudian dengan bebas mabuk dengan arak. Kemudian banyaklah budaya-budaya yang kalau kita tengok masyarakat Arab sendiri, teruk kan nak katanya apa yang berlaku dalam masyarakat Arab sebenarnya berlaku di alam Melayu, dan di mana-mana kehidupan manusia tu dadah, maksudnya dadah tak ada arak, wanita dengan ribaknya dan sebagainya. So sebenarnya kalau kita tengok pengaruh yang besar kat Indonesia sendiri, kalau kita tengok dari sudut yang sekarang ni dari sudut ekonominya, pengaruh Islam tu sehingga kita wujud satu sistem ekonomi Islam yang mana sistem pembangkang kaum Islam yang mana tidak melaksanakan sistem riba. So sebenarnya dia memberi impak yang besar kepada alam Melayu pun, bukan Islam tu memberi kesan kepada alam Melayu sendiri. Bahkan dari sudut pergaulan, kalau dulu mungkin kita bebas, lelaki perempuan boleh berhubung bebas, tetapi Islam datang adalah bukan untuk menyekat, tetapi untuk menjaga supaya dia tidak melakukan percurian, zina, nikah, kelahiran dalam nikah. Dan banyaklah sebenarnya pengaruh Islam ni di alam Melayu ni yang mengubah masyarakat itu sebenarnya, terutama dari sudut sosial masyarakat. Macam mana kalau kita zaman muda ni kita meninggalkan sedikit Islam, kita dengan jiran tetangga pun kita tak kenal. Tapi macam mana Islam kalau kita tengok di kampung-kampung yang masih lagi ramai orang Melayu, gotong royong. So Islam ni dia mengajak kita untuk bekerjasama, untuk saling mengenal jiran tetangga, untuk berbuat baik kepada jiran. So kalau kita tengok kalau di kampung-kampung masih ada yang kesan baik yang Islam ajar, maknanya bermuamalah dengan jiran, kenal jiran tetangga. Kalau jiran susah kita tolong dia, kalau jiran pergi keluar kita boleh tengok-tengok ke rumah jiran. So itu antara adab dengan jiran yang Islam ajar, tidak perlu mengganggu jiran. Even letak parking kereta depan rumah jiran sehingga jiran terganggu, benda tu pun Islam larang. So itu adalah pengaruh baik lah sebenarnya yang Islam ajar kepada masyarakat di alam Melayu ni sebenarnya, sehingga kita ni boleh berbaik dengan semua manusia, sama ada berlainan bangsa atau berlainan agama. Sebab toleransi itu adalah yang diajarkan oleh Islam. Kita kata akhlak adalah secara besarnya pengaruh akhlak yang saya nampak sangat besar yang diajarkan oleh sudah kata-kata kan Islam ajar kata-kata tak boleh menyakitkan orang. Kemudian Islam ajar untuk bersedekah, nampak Rasulullah bersedekah, apa lagi banyaklah menghormati kanak-kanak. Kalau kita kan waktu dia orang tua dihormati, tapi Islam ajar untuk kita menghormati kanak-kanak. Sebab walaupun mereka kanak, tapi mereka adalah insan yang perlu diberi kasih sayang. So banyaklah sebenarnya kalau kita dalami pengaruh Islam di sini, kita nampak sebenarnya pengaruh dalam kehidupan masyarakat tu semua. So kalau kita tengok barat, banyaklah kerosakan-kerosakan yang berlaku sebenarnya. Contoh antara perkara yang Islam ni sangat memudahkan perkahwinan. Sudah memudahkan perkahwinan, tak perlu mahar yang tinggi, betul. Kemudian tak ada hantaran pun. So sebenarnya dia nak menjaga manusia supaya tidak terdedah kepada hubungan zina sebelum berkahwin. So dipermudahkan perkahwinan. So benda itu adalah benda yang semakin hilang di alam. So itu pengaruh yang baik sebenarnya untuk menjaga masyarakat
supaya tidak terjebak dalam perkara-perkara. Segi perdagangan lah. Kemudian dari segi perdagangan lebih efektif daripada yang perdagangan sebelumnya. Kemudian pengislaman raja-raja, perkahwinan dan penalukan serta dakwah kan, yang semeluas di alam lain. Mereka membawa satu ajaran yang lebih bersikap baik dan mengamalkan sikap yang lebih telus. Yang itu yang pertama. Yang kedua, Islam ini datang mengubah cara hidup syirik mereka yang mereka amalkan sebelum ini, iaitu pegangan yang orang kata pegangan yang kurang sihat di situ, iaitu tidak bertumpu kepada Tuhan yang sebetul-betulnya. Dan Islam ini datang mengubah satu idea yang barulah kepada masyarakat di tanah Melayu. Pendapat saya, pengaruh Islam ke alam Melayu ni dia banyak aspek melalui pelbagai aspek, iaitu aspek akidah, lepas tu politik, pentadbiran, undang-undang, ekonomi, bahasa dan tulisan Jawi, seterusnya sosial budaya dan pendidikan dan lain-lain juga. Okey, terima kasih. Pengaruh Islam terhadap alam Melayu ni, kita tahu sebelum kedatangannya Islam ke tanah Melayu ini, agama yang dianuti oleh penduduk di tanah Melayu ni adalah agama Buddha. So terdapat beberapa teori yang mempengaruhi kedatangan Islam di tanah Melayu ini, iaitu daripada teori daripada Arab, teori daripada Cina dan teori daripada India. Itu dia.